ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu tidak kita akui kerana yang penting sekali dalam hal ini ialah tentang pelaksanaan hukum hudud mengikut Al-Quran. Sebab itulah kita katakan bahawa Islam adalah perlembagaan negara kita ini masih perlembagaan sekular, dan negara kita masih mewarisi perlembagaan sekular, iaitu perlembagaan yang dibuat di zaman penjajahan yang tidak mengambil kira agama sebagai satu faktor yang penting dalam urusan pentadbiran negara. Dan hal ini sebenarnya bukan kami sebut begitu saja, kerana UMNO mempertahankan konsep sekular, dan ini adalah bertentangan dengan konsep agama, iaitu inilah yang kita katakan agama suku, politik suku. Maka hal ini adalah kufur. Walaupun dalam perlembagaan menyebut Islam sebagai agama persekutuan, tapi kalau kita rujuk kepada kes pada tahun 1988, kes Cik Omar bin Cik Soh lawan pendakwa raya, maka Mahkamah Persekutuan pada masa itu telah mentafsirkan Islam hanya kembali kepada undang-undang keluarga, undang-undang perkahwinan, perceraian dan warisan untuk orang-orang Islam sahaja. Ini tafsirannya dibuat oleh Saleh Abbas, Ketua Hakim Negara pada masa itu. Malah pada tahun 1990, Mahkamah Agung, kes Tiong E Kuat lawan Qadi Pasir Mas, Tun Hamid juga Ketua Hakim Negara, menjelaskan hal yang sama dalam hal anak angkat dan sebagainya. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa Islam dalam perlembagaan itu adalah terlalu sempit, hanya mengenai dengan ritual, mengenai dengan undang keluarga untuk Islam saja. Jadi yang kami mahu ialah Islam yang syumul, Islam yang lengkap, Islam yang sebenarnya menjadi sumber dalam semua ahwal pentadbiran negara. Jadi sebab itulah kami katakan bahawa UMNO masih belum Islam dan masih kufur. Dan satu lagi perkara yang harus saya jelaskan di sini ialah tentang kepimpinan negara. Saya hantar satu email kepada Dr. Ismail, Ketua Pengarah IKIM, iaitu Institut Kepahaman Islam Mahathir, IKIM. Ini juga menunjukkan kepimpinan yang fasik dan kufur, iaitu tarikh email ni 11 Ogos 2000, baru aja. Tulisan saudara tempoh hari dirujuk. Soalannya, siapakah bertanggungjawab? Mahathir, kerajaan, saudara dan Institut Kajian Islam Malaysia, Nisara IKM. Jawapannya jelas seperti yang dapat kita saksikan dalam kes pertuduhan liwat dan penghukuman terhadap Anwar. Saudara menulis, apakah semuanya harus kita permain-mainkan di negara kita sekarang ini? Jawapan saya, apa hendak diherankan dengan sikap masyarakat Islam Malaysia sekarang? Mereka hanya mengikut ajaran Allah. Dalam surah An-Nur, iaitu ayat 4, Allah menyuruh orang beriman jangan percaya sampai bila-bila kepada orang yang menuduh orang lain zina, liwat, tanpa mengadakan 4 orang saksi lelaki-lelaki Islam yang adil. Orang yang seperti ini Allah panggil fasik, jahat. Dalam kes tuduhan lewat yang Mahathir buat terhadap Anwar, pertuduhan itu bergantung hanya kepada saksi azizan. Ini ayat ni kalau dia tak boleh, tapi saya boleh sebut di sinilah. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah sehingga akhir ayat. Artinya orang yang menuduh orang perempuan berzina kemudian tidak membawa 4 orang saksi, maka dia kena dihukum 80 sebatan. Orang yang tuduh ni. Dan jangan menerima syahadah atau kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang fasik. 80 sebat. Jadi kata dia, ini saya sebut dalam kes tuduhan lewat yang Mahathir buat terhadap Anwar, pertuduhan itu bergantung hanya kepada saksi azizan. Utusan Malaysia melaporkan ketika membaca penghakiman ringkasnya, Hakim Arifin menegaskan kes pendakwa bersandarkan keseluruhannya atas keterangan azizan. Selepas memberi hujah-hujahnya, akhbar itu melaporkan, oleh itu, ujar beliau, hakim ni, keterangan azizan boleh dipercayai. Utusan Malaysia 9 Ogos tahun 2000. Azizan kini dipenjara kerana pernah dipenjara kerana berkeluat. Dalam pembicaraannya tempoh hari, dia sendiri mengaku pernah berzina. Seterusnya, hakim menghukum Anwar 9 tahun penjara, Sukma 6 tahun penjara dan 4 sebatan, dan azizan bebas. Sedangkan jenayah liwat di bawah hukuman hudud yang tidak boleh dibuat oleh manusia.
Hukuman hakim arifin ini mempermain-mainkan hukum hudud Allah. Mengikut hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, kedua orang yang meliwat dan diliwat dalam kisah Anwar, Azizan dan Sukma, sekiranya pernah kahwin, direjam. Ini kena jawab, kena tengoklah tu apa hadis tu betul tak betul. Kalau Mahathir dan kerja MBN boleh mempermain-mainkan hukum Allah, apalah sangat rakyat mempermain-mainkan Mahathir dan kerajaannya. Rakyat mengikut apa perintah pemerintah buat, bukan apa yang pemerintah kata. Lagi pula Allah sudah pun menunjukkan bagaimana manusia patut melayan orang seperti Mahathir dan kuncu-kuncunya. Adakah saudara termasuk dalam golongan ini? Ini pun maknanya dia tuduhlah, maknanya ini kafir dan fasik. Dan lagi satu dia sebut, saya tak payah baca habis, dan saya ingin memperingatkan saudara kepada satu peringatan Allah. Maksudnya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi dalam kes ini dan kes Mahathir melawan sunnah, mempermain-mainkan sunnah, mengatakan janggut dan sebagainya, tak ada pisau cukur semua tu, dia kata ini adalah terang-terang menunjukkan kepimpinan UMNO adalah kepimpinan yang fasik dan masih kufur, tidak Islam. Jadi saya rasa satu, pasal menolak hudud. Kenapa menolak hudud? Dan mereka masih mengatakan bahawa UMNO, PAS di Kelantan dan Terengganu tidak melaksanakan hukum hudud kerana kami tahu kalau bawa pergi ke Parlimen tidak akan diluluskan. Jadi buat apa nak tanya kami kenapa kami tidak laksanakan. Yang kedua, perlembagaan masih mengekalkan ciri-ciri sekular dan kafir. Buktinya ad-din atau agama dalam Islam dalam perlembagaan itu dah sempit. Yang ketiga, tentang pimpinan. Adakah semua ulama berkata bahawa liwat itu zina? Itu nak jawab. Adakah ke zina? Kerana ayat tadi mengenai zina. Itu. Jadi saya minta Ustaz Umar tambah sikit lagi. Ustaz mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kami orang-orang PAS bukan sekali ini sahaja, tetapi sudah berkali-kali mengajak pihak UMNO supaya kita bermuzakarah. Tetapi sampai sekarang UMNO tidak sanggup nak bermuzakarah dengan kami. Ini sudah menjadi bukti bahawa UMNO adalah tidak berani menghadapi kebenaran Islam yang dibawa oleh PAS. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala telah memberi garis panduan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Yang bermaksud, jika sekiranya kamu berselisih pendapat pada sesuatu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan kepada Rasul, artinya kembali kepada kitab Al-Quran yang diwahyaikan Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan jelas sekarang bahawa UMNO adalah kafir kerana tidak mahu menerima pakai Al-Quran sebagai panduan. Quran bagi kerajaan UMNO hanyalah untuk dijadikan hiburan sahaja. Al-Quran tidak dijadikan benar-benar panduan dan sebagai perlembagaan. Sedangkan dalam ajaran Islam, Al-Quranu dusturuna, Quran adalah perlembagaan kita. Artinya undang-undang yang tertinggi dalam sesebuah negara. Negara tidak akan menjadi Islam sebagaimana seseorang tidak menjadi Islam sehingga mengucap 2 kalimah syahadah. Begitulah sesebuah negeri atau sesebuah negara tidak akan menjadi Islam sehingga membuat perlembagaan Al-Quran dan Sunnah Nabi, barulah menjadi sesebuah negara itu Islam. Jadi negara Malaysia sekarang masih negara kafir kerana tidak mengucap dengan arti kata membuat perlembagaan secara Al-Quran. Ada banyak lagi hujah-hujah lain yang boleh kami buktikan bahawa
pihak UMNO tidak ada kesungguhan di dalam